Sebagaimana tata cara ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada'. Haji wada' ni bila? Haji wada' pada 10 Hijrah. 11 Hijrah Nabi wafat. Kita sebut wida'. Kita orang Melayu sebut wida'. Kalau Arabnya wada'. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى الروح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى الروح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى شيخنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب محمد أمين بن أدروس الحسيني حفظه الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المالك إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab dan kita masuk adab yang ke-11. 13. Buku saya masih belum dapat lagi jadi saya minta pinjam sekejap buku kitab. Siapa yang nak pinjamkan pada saya? Kitab saya masih belum jumpa lagi dekat library di rumah. Banyak sangat kitab. Baru ni menyusun kitab, entah mungkin terselit di mana-mana. Baik, hari ini adab yang ke berapa? 13. Baik. Adab yang ke-13, adab ketika mencukur rambut. Baik, saya pinjamkan dulu. Siapa Kak Ajah? Pakai yang saya punya. Terima kasih Kak Ajah. Sebenarnya sama je yang dalam lama tu dengan yang baru, tapi yang baru ni ada tambahan-tambahan. Jadi Kak Ajah pakai kitab saya, jangan belik muka surat lain. So ada kadang-kadang ada catatan, ada rahsia-rahsia dalam kitab tu. Jangan belik kat lain, melainkan muka surat yang kita belajar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala. Begitulah kalau baca buku saya. Kalau baca buku saya mengajar mana-mana ustazah, bacalah dulu qala al-musannifu hafizahullah. Berkatalah pengarang kitab, mudah-mudahan Allah menjaganya sebab dia masih hidup. Kalau dah meninggal dunia, rahimahullah. Boleh tu sebagai adab kita baca buku orang.
saya juga menulis, bukan senang menulis ni. Tuan-tuan nampak macam cantik, senang, tersusun, ya betul. Tapi itu setelah bersungguh-sungguh kita rujuk kitab Arab, kitab Jawi yang bahasa klasik, susun elok, bubuh baris. Sebab tu saya tahu, ni guru saya ni. Beliau lebih muda daripada saya. Ni, masih hidup di bumi Madinah. Beliau ini orang yang sangat faqih. Sebab beliau belajar dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Habib Zain ini umurnya, kalau saya tak silap, 90 lebih tahun. Beliau digelar dengan Asy-Syafi'i As-Saghir. Imam Syafi'i kecil. Bukan badannya kecil tak. Tetapi beliau kealimannya itu tidak hampir, tidak sama, tapi ketokohannya itu macam Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu memang tak boleh nak katakan lagi. Nabi yang puji, inna Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilmuhu. Itu kata-kata Nabi, hadis Nabi. Nanti akan muncul lahir seorang yang berketurunan Quraisy. Quraisy ini keturunan Arab. Berasal daripada datuk Nabi yang ke-11 ke atas, yang bernama Fihir. Fihir itu namanya adalah Quraisy. Jadi Bani Quraisy, Bani sons of, macam Bani Israel, the sons of Jacob, anak Nabi Yaqub, ada 12 orang. Jadi Bani Quraisy, anak-anak Quraisy. Siapa Quraisy? Fihir. Siapa Fihir? Datuk Nabi. Macam mana? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafi bin Qusay bin Kilab ibn Murrata bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Fihir ni lah namanya Quraisy. Daripada keturunan inilah keturunan Quraisy. Kerana itu keturunan Quraisy ada di Makkah ke Madinah? Tak boleh dijawab. Di Makkah. Di Makkah. Kalau di Madinah, bila once kita dengar perkataan Al-Ansari, itu Madinah lah tu. Kenapa disebut Al-Ansari? Sebab mereka Nasara menolong. Sebab mereka menolong. Menolong siapa? Menolong orang Muhajirin. Siapa orang Muhajirin? Orang Makkah. Kenapa? Sebab peristiwa hijrah. Jadi kaum Muhajirin. Pandai Kak Ajah sambung ya. Jadi apa dia? Sekolah rendah. Masya Allah. Baik, yang penting kita tahu dan besar pahala orang yang buat nasyid itu. Sebab kalau tak diajar kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, nanti kaum lain pula disebutnya. Maksudnya besar pahala itu. Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu. Kenapa disebut Muhajirin kemudian Ansar? Sebab yang datang ke bumi Madinah adalah orang Makkah. Jadi daripada bawah Makkah kan, naik ke atas. Jadi Muhajirin dibantu oleh orang Madinah. Orang Madinah waktu itu bukan nama Muhajirin, tapi nama Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj pula asal mereka daripada Yaman. Panjang cerita ni, tak masuk tajuk lagi ni. Tak sebut lagi nombor 13 ni. Ilmu ni dia bercambah-cambah ya. Kadang-kadang penceramah tu terpaksa bersabar. Kalau tak, nak cerita semua. Tapi apakan daya, masa tak cukup. Jadi, mulianya orang yang tolong orang. Sebab orang Ansar itu dipanggil Ansar sebab menolong Muhajirin. Sampai sekarang siapa yang guna nama belakang tu Al-Ansari, fahamlah kita itu penduduk Madinah. Jadi siapa yang baca hadis, siapa yang baca kitab sirah, seorang Ansar bertanya, peristiwa tu dekat Makkah ke Madinah? Kita tahu itu penting tu nah. Jadi orang Ansar.
Mulianya orang Ansar sebab mereka itu menolong. Mulianya orang Muhajirin sebab mereka berhijrah. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu berhijrah. Bukan sahaja hijrah perasaan, hijrah rumah, hijrah tempat tinggal. Kadang-kadang perlu. Macam saya berhijrah. Daripada Kuching, saya berhijrah ke sini. Orang Kuching juga? Masya Allah. Jarang jumpa orang Sarawak di sini, tiba-tiba Kak Ajah is one on the only. Sini kita Kak Ajah. Boleh saya cakap London sekejap? Sini kita Kak Ajah. Kuching. Kampung? Oh, lama dah duduk situ. 20 lebih tahun. Maaf saya cakap London. Geram sebab lama dah tak cakap Kelantan, cakap Kedah, cakap apa dah? Cakap. Lama dah tak cakap Sarawak. Sarawak ni dia unik, nah. Dia macam Brunei dan sebagainya macam Indonesia. 25 tahun dah. Lebih bermakna kita adalah orang situ. Kenapa? Sebab dalam kaedah menyebut man sakana baladan arba'a sinin yasihhu ayunsaba ilaihi. Siapa yang duduk di satu tempat 4 tahun ke atas. Tapi 4 tahun ke atas dikira dengan tahun hijrah. 1 tahun hijrah sama dengan 354 hari, 8 jam, 8 minit. Kalau dalam tahun Masehi, 360 hari. Jadi Kak Ajah kita ni, Masya Allah, telah duduk sini berapa tahun tak? 25 lebih tahunnya duduk di situ. Tahu kita asal diam di situ. Masya Allah. Mun 25 lebih tahun bermakna kita adalah As-Subang Jaya ni. Subang Jaya. Itu kaedah ya, siapa duduk di satu tempat, nak guna nama tempat itu boleh, tapi kaedahnya mesti duduk di situ 4 tahun hijrah ke atas. Kalau contoh, duduk cuma dalam 2 tahun, tak boleh nama As-Subangi, tak boleh. Subang Jaya kan? Adab mencukur rambut. Apa beza cukur dengan gunting? Cukur semuanya. Kalau gunting, sebahagian. Siapa yang baru kali pertama umrah ataupun haji, eloklah bercukur. Eloklah. Tetapi, cukur untuk orang lelaki botak, itu hukumnya makruh. Kalau satu, bukan buat haji umrah, tahallul maksudnya. Yang kedua, tidak ada sakit apa-apa. Jadi tolong pesan dengan abang haji, jangan botak. Sebab itu makruh. Kalau Kak Ajah lagi haram. Nah, kenapa makruh? Satu, Nabi tak pernah botak. Jadi kita ikut Nabi, apa pun ikut Nabi. Sesuatu yang ada kaitan dengan Nabi pada diri kita walaupun sedikit. Kata guru kita Syekh Nuruddin, itu that is enough to be proud of. Itu sudah cukup untuk membanggakan kita. Contoh, kita nama Muhammad. Nabi Muhammad nama, tu kan ada persamaan tu walaupun tak banyak. Yang kedua, kita ada janggut. Nabi Muhammad ada janggut tak? Lelaki, perempuan jangan. Kan? Itu satu dibanggakan. Nabi Muhammad SAW pakai cincin. Kita pun pakai cincin. And even Nabi pakai cincin sebelah kanan. Dan mata ni Nabi jadikan ke bawah macam saya ni. Siapa yang tengok orang pakai cincin ke bawah macam ni, janganlah tersipu-sipu segan. Kesian Haji itu tak pandai pakai cincin. Bukan. Haji itu kesian tengok kita, kesian dia tak belajar. Gini. Nabi pakai cincin begini. Dan tak mengapa begini. Kami lelaki, perempuan jangan. Ada benda yang orang lelaki buat, perempuan jangan. Kak Ajah janganlah solat pakai serban. Itu kan sunnah Nabi. Bukan semua sunnah nak kena praktik. That's why kalau solat, jangan macam lelaki. Ada 6 tempat kata Imam Syafi'i ketika solat. Kena beza dengan lelaki. Kalau tak, ya Allah, diri, kan tak. Kita sambung ya.
Hal-hal perempuan begitu dengan kadang sensitif, sebab itu perempuan sangat dijaga dalam Islam. More than other religion. Kenapa? Cuba berdiri, kan? Kaki kan kena rapat. Kalau begini kan nampak macam perkasa sangat orangnya. Kan? Takbir. Kecuali Kak Ajar ada sebut, saya suka tu. Tapi itu saya akan cerita kecuali akan saya cerita. Berdiri macam ni angkat, sesuai dengan gadis, macam perempuan lembut ni. Kalau Allah kan, tengok ni, kalau rukuk pun gitu juga, dikepit. Kalau sujud semua kepit. Kami lelaki semua buka. Tu nak tunjukkan apa tu? Halus nampak. Tu ya. Kak Ajah sebut tadi, kalau orang yang tidak kurus, tidak kurus. Beliau ada sebut satu perkataan, tapi saya tak sebut perkataan tu. Kalau ga mim waw kaf. Ga mim waw kaf. Kak Ajah tolong saya. Kalau ga mim waw kaf ataupun gem, kena apa ni, jaga diri sendirilah ya. Bukanlah kena ikut juga rapat, lagi tergolek. Jadi rapat macam ni. Itulah penting kalau kita tahu, especially ilmu madhab ya. Contoh kalau kita sujud, tangan dulu ke lutut dulu. Kalau kita naik daripada sujud ke atas, mana dulu? Itu ada madhabnya tu. Tapi kena belajar. Di situ nanti kita akan lihat Islam itu tidak rigid. Sebab bukan satu pattern je. Pada ketika tertentu kita kena ikut madhab Syafi'i. Tapi ketika tertentu kita kena ikut madhab lain, but with one condition. You have to have knowledge. Kena ada ilmu. Kalau tidak, tak. Itu penting dalam madhab. Adab mencukur rambut. Jadi orang lelaki, kenapa makruh botak? Satu, Nabi tak pernah botak. Yang kedua, rambut itu mahkota. Mahkota maksudnya penghias. Kalau orang yang tak ada rambut, mungkin menakutkan. Terutama sekali perempuan. Maaf ya, saya pernah lihat juga orang yang Allah uji dengan kanser kan, dia kena kemo. Kemudian, Masya Allah semuanya ya. Jadi, dalam keadaan begitu tak mengapa. Tapi kalau memang dah ada, jangan dibotak-botakkan. Kecuali mungkin kulit gatal, doktor kata kena botakkan. Di antara adab-adab, di antara maksudnya banyak adab ni. Ini sekadar yang mampu ditulis. Kalau tidak akan jadi tebal. Adab-adab ketika mencukur rambut. Dimulai dari sebelah kanan secara keseluruhan. Begini. Kanan keseluruhan. Kemudian sebelah kiri. Sebab Nabi suka menganan-nganankan. Dalam semua keadaan Nabi suka menganan-nganankan. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi. Tuan-tuan belajar kitab Syama'il, jangan belajar kitab tu saja. Satu, dia kena belajar dengan ustaz. Yang kedua, kita mesti rujuk syarah. Sebab takut nanti salah kita faham. Contoh, dalam kitab Syama'il disebut Nabi berada di Makkah 10 tahun dan berada di Madinah 10 tahun. Itu dalam hadis menyebut. Cuba kalau kita tak mengaji sirah dan mengaji syarah. Nabi selepas kenabian berapa tahun duduk di Makkah? 13. Bukan 10. Sebab itu hadis itu apakah salah? Jawabnya tak salah. Tapi takut kita salah faham. Kenapa 10? Sepatutnya 13 kan? Kan Nabi lahir di Makkah. Nabi pindah ke Madinah ketika umur 53 tahun. Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Jadi berapa tahun jadi kenabian? Tolak saja. 53 tolak. Tolak 40, berapa? Jangan keliru. Ada orang tanya,
Hajah tu umurnya 60 tahun. Ni tak ada kena-mengena dengan kisah ni. Saya nak test je. Nak test. Kadang-kadang kita keliru juga ya. Kalau yakin jawab dengan kuat ya. Kalau tak, miming saja. Supaya jangan ditahu salah. Saya mula-mula dengar teka-teki ni macam trap, dia tricky. Kita macam nak trap. Hajah ni umur 60 tahun. Sekarang 60 tahun kan? Kalau beliau dilahirkan 7 tahun dulu, berapa umurnya sekarang? Semula lagi. Itu yang saya kata. Dia nampak simple, jawapannya sangat simple. Tapi kadang-kadang kita jadi perlu fikir semula ya. Hajah tu umur dia sekarang 60 tahun. Kalau dia dilahirkan 7 tahun dulu, berapa umurnya sekarang? Boleh saya minum dulu? Saya kalau mengajar dan minum mesti ada salah tu. Cuba sekali lagi ya. Hajah tu sekarang berumur 60 tahun. Kalau beliau dilahirkan 7 tahun dulu, berapa umurnya sekarang? Saya dah mula nak buka ni. 53. Lagi jawapan lain? Tadi 67. Semula. 3 kali saya ulang ni. Kalau salah ni saya nak balik lah. Tunggu dulu. Saya kata kalau saya minum jawapan tu salah. Boleh saya minum? Tolong jangan tengok saya belum minum lagi. Tolong tengok tempat lain boleh? Jangan tengok saya boleh? Berkenalan dulu. Sekarang soalan ni soalan yang terakhir dan saya akan tolong jawab juga ya. Hajah tu sekarang berumur 60 tahun. Kalaulah beliau dilahirkan 7 tahun dulu, berapa umurnya sekarang? Jawapannya ialah 7 tahun. 7 tahun. Hajah ni sekarang 63 kan? Itu satu 60. Itu satu statement. Statement yang kedua tak ada kena-mengena dengan yang ini ni. Kalaulah hajah, kan statement tu umum. Kalaulah hajah tu dilahirkan 7 tahun dulu, berapa umurnya sekarang? 7 tahun. Hajah ni, hajah yang sama. Tapi statement yang berlainan. Dia bukan ada kaitan dengan 60 tu, tak ada kaitan. Tak sambung. Itu yang kata yang tricky tu. Boleh jawapan Kak Hajah tadi pun betul juga. Tapi kan ada soalan yang macam tricky. Saya bagi contoh satu lagi ya. Ini tak ada kena-mengena dengan adab bercukur ni. Untuk kita sedikit, 2 orang berjalan. Seorang besar, seorang kecil. Yang kecil tu anak kepada yang besar. Tapi yang besar bukan mak dia kepada yang kecil. Semula nak saya minum lagi. Dia soalannya mudah. Sebenarnya tak payah mana, cuma kadang-kadang kita berlapis-lapis fikir. Baguslah tu. Maksudnya kita bijak. Kita bukan lihat satu angle je, pelbagai. 2 orang berjalan. Seorang besar, seorang kecil. Yang kecil itu anak kepada yang besar. Tapi yang pelik, yang besar tu bukan mak dia. Apa? Boleh saya minum? Tak payah jawab tak apa. Jawapannya, it's very simple. Soalan 3 kali dah ulang. Ini sekadar memang begitu. Sebab kadang-kadang kita fikir besar, perkara yang besar-besar.
Kadang-kadang yang kecil-kecil, jadi untuk meringankan fikiran. Dua orang berjalan, seorang besar, seorang kecil. Yang kecil tadi Kak Ajah anak kepada yang besar, tapi yang besar bukan mak dia. Jawapannya ayah dia. Kan? As simple as that. Jadi dia dia begitu nah. Jadi dalam hidup memang kadang-kadang ada persoalan sebenarnya mudah je. Tapi kadang-kadang kita macam terlalu serius dan terlalu memikirkan walhal benda itu kecil saja. Kesimpulannya adalah kita tenang-tenangkan ya. Itu yang Kak Ajah nak buat lawatan dia. Berjalan. Memang betul. Salah satu cara remedy untuk orang itu jangan stres berjalan. Buktinya apa? Kenapa Allah Isra' Mi'rajkan Nabi? Ada hikmahnya, tapi antaranya sebab Nabi menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy sendiri di Makkah, even keluarga sendiri. Kemudian baginda pergi ke Taif sebulan. Seorang pun tak beriman. Sedih tak Nabi? Dan baginda diuji bukan macam kita. Lebih teruk lagi. Bukti. Ketika Nabi kecil, 3 orang yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang ketika kecil, semua meninggal. 2 bulan dalam kandungan, siapa meninggal? Ayah baginda, Sayyidina Abdullah. Dikuburkan di Bani Najjar dekat Madinah. Kalau tuan-tuan tahu, ada tempat dikatakan situlah kuburnya. Saya cerita kemudian, nanti jadi kursus haji dan umrah pula. Dia ada nombor-nombor pintu tu, ada step yang tuan-tuan kena pergi situ. Dikatakan di situ. 2. Siapa lagi meninggal ketika Nabi umur 4 tahun? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Mak Nabi. Kan? Dan ketika Nabi berumur 8 tahun, siapa meninggal? Datuk. Ni orang penting 3 ni. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, ya Muhammad, kami yang jaga kamu. Itu seolah-olah. Pun begitu pergi ke Taif sebulan, tak diterima. Even diejek. Orang kalau mengejek kita orang lain, itu boleh tahan lagi. Tapi kalau orang terdekat mengejek, itu dakwah tu sangat mencabar. Contoh kita berdakwah, abang kita sendiri ejek. Ataupun pakcik sendiri ejek. Itu cabaran yang besar. Kenapa tu? Orang yang terdekat dengan kamu, your relatives pun tolak kamu, ini kan pula orang lain. Sebab itu jaga-jaga. Dalam bab sedekah, kita bersedekah dengan orang lain, bagus. Tapi jangan sampai kaum kerabat kita yang terdekat, kita abaikan. Jangan. Contoh, adik-beradik, kita Allah bagilah rezeki harta lebih ya. Tapi adik-beradik di kampung tu, ataupun sepupu, sangat memerlukan. Pak saudara ke, sangat memerlukan. Tapi kita ignore je. Tak pernah tolong pun. Ini bahaya, kata Imam Al-Haddad dalam kitab beliau, An-Nasaih Ad-Diniyah wal-Wasaya Al-Imaniyah. Sebab, kalau mereka sebutkan sesuatu yang tak elok tentang kita, masyarakat lebih percaya dan cepat percaya banding dengan orang lain. Orang lain kalau tulis dekat Facebook tentang si fulan tak elok, orang ni perangai tak elok, ya mungkin orang akan timbang-timbang juga. Kamu siapa? Nak komen tentang dia, mengaji dengan dia pun tak pernah, dan duduk jauh dan knowing not, tak tahu sangat tentang dia. Tapi kalau yang menulis itu adik-beradik, saudara, orang akan tahu. Fitnahnya lebih dahsyat, lebih dekat. Jadi kerana itu sama-sama ya, kita tengok perkara ini. Baik. Nabi suka menganan-nganankan kanan. Itu juga. Kalau pakai slipper pun gitu juga. Tadi slipper kat luar tu, saya tak guna pintu ni tadi. Tadi maaf ya, saya baca mesej Kak Ajah. Saya baca mesej Kak Ajah. Masuk je. Tu yang saya masuk tadi tu. Kak Ajah kata masuk tadi kan. Saya pun masuk. Rupanya Ustazah ada sini lagi. Maafkan saya. Dan sampaikan salam maaf saya pada Ustazah. Sebab tadi saya ingat Kak Ajah mesej, Ustaz masuk.
Tu yang saya masuk tadi tu, pintu bunyi. Rupanya ada lagi ustazah kat sini. Takut mengganggu beliau. Sampaikan salam nanti ke Ajar dan maaf untuk yang tadi. Baik. Kalau masuk ke surau masjid, usahakan kasut jangan kepalanya muncungnya tu masuk ke masjid, menuju ke masjid. Begini ya. Ini kiblat, ini adalah pintu. Kalau saya masuk, ini pintu, pusing 140 darjah. Dia kasut ni menuju keluar. Jangan ke dalam. Kenapa tu? Sebab bila keluar nanti, saya boleh amal sunnah Nabi. Ini kan ada dua kasut saya ya. Saya dah habis solat, saya nak keluar. Daripada masjid, nak balik ke rumah. Masuk tadi kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi daripada masjid, nak ke masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kanan. Keluar kaki kanan. Kan kita masuk masjid kaki kanan. Kita sekejap lagi nak pergi ke masjid. Macam saya daripada masjid ke masjid. Kan masuk kanan. Nanti kan keluar biasa kaki kiri. Sebab kita nak balik ke rumah. Tidak. Kan? Ini tak. Ada lagi kelas di masjid tu. Saya sunat kaki kanan. Kalau daripada masjid nak ke masjid. Sekarang nak balik rumah dah ni. Ada 2 jam lagi ni. Kan? So, macam mana? Kaki kiri, pijakkan slippers. Slipper kita, jangan slipper awak. Sudah? Kalau slipper tu baru ataupun kasut baru tak ajar, jangan pijakkan slipper. Di tepi ni tu. Kemudian baru masuk slipper kanan, bismillah. Jangan terus jalan. Sakitlah tak masuk. Tak masuk kaki. Kalau jadi siapa punya kasut tu, kasut dia. Boleh? Jadi slipper tadi, pijak slipper kiri, masuk kanan, bismillahirrahmanirrahim, baru masuk kiri, baru melangkah. Kerana kalau kasut kita tadi begini, kita nanti pusing lagi. Takut nanti tergolek. Rumah orang pun sama. Masuk kanan, keluar kiri. Ini khas untuk masjid saja ataupun surau. Kena? Kita kan jarang daripada surau ke surau. Sebab balik ke rumah dah ingat nak tidur dah. Kalau macam kami ni tak. Keluar saya hari ni tak berhenti hari ni. Tapi jangan cerita kat orang. Sebab segan saya. Kita baru 4 tempat mengajar sehari. Orang lain sampai 8. Kan? Macam mana tu? Malam tadi saya tengok YouTube guru saya. Muda. Baba dekat Fatani. Beliau kata sehari beliau mengajar 6 kitab. 6. Saya baru 2. Paling-paling pun 3. Letih tu. Kalau orang tanya, tak letih ke? Memang letih. Tapi jangan cerita ke orang. Jangan. Bila nak rehat? Rehat dalam kubur. Dalam kubur baru rehat. Baik. Sebagaimana tata cara ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala haji wada'. Haji wada' ni bila? Haji wada' pada 10 Hijrah. 11 Hijrah Nabi wafat. Kita sebut wida'. Kita orang Melayu sebut wida'. Kalau Arabnya wada'. Tala'al badru alayna min fani. Wada' tu satu tempat yang Nabi hadir situ. Tapi nama jalan tu, nama tempat tu wada'. Ada lagi Thaniyah, namanya Thaniyatul Wada'. Tu yang kita menyanyi tu, kita bernasyid. Dikatakan nasyid tu sejak zaman Nabi. Qil dikatakan. Ketika orang tengok Nabi nak datang ni, siapa? Tengok-tengok, tak ada juga. Ada yang panjat pokok, ada yang panjat rumah. Siapa tak tahu. Mai 3 orang. Rupanya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Dia Yahudi tu, tapi sangat amanah ikut Nabi sebab dia pandai bawa jalan zigzag daripada Makkah pergi ke Al-Madinah. Sebab itu tak terus jalan. Ini sangat signifikan apa yang berlaku sekarang. Malam tu
Nabi tak terus pergi Madinah. Ini cerita sedikit ke belakang. Saya nak bagi tahu apa yang berlaku sekarang ini. Ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Amir ibn Fuhairah nak bertolak daripada Makkah pergi ke Madinah, singgah dulu di Gua Thur berapa malam? Tak ingat cerita ni? 3 malam. Kenapa? Ni saya nak beritahu sekarang. Dibuat kajian di Malaysia, even seluruh dunia. Sesuatu isu kalau viral 3 hari 3 malam. Viral lah, Masya Allah. Hot issues ataupun viral. Masuk hari keempat, kurang. Hari kelima, hari keenam, cerita apa tadi tak tahu. Walhal 3 hari itu. Sebab itu. Itulah hikmahnya. Ketika itu, kufar Quraisy mengatakan, "Man ya'ti Muhammadan hayyan aw mayyita falahu mi'atu naqah." Siapa yang dapat cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati? Hidup atau mati? Kalau mati, ambil kepala. Sebab kepala tu menunjukkan orang yang macam mana. Dia akan dapat 100 ekor unta. Seekor unta zaman itu seperti kereta mewah zaman sekarang. Siapa tak nak 100 ekor? Kan? Sebab itu, riuh termasuk Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Dia yang dapat Nabi dia. Tapi terperosok kaki kudanya berapa kali? 3 kali. Dia nak juga. Kali yang ketiga terperosok juga. Lalu dia bagi tahu, "Ya Muhammad, saya tak akan apa-apakan kamu." Bunuh maksudnya. Tapi tulislah sesuatu tanda nak menunjukkan saya jumpa dengan Tuhan. Sayyidina Abu Bakar pun suruh Amir bin Fuhairah tulis. Tulis itu nak menunjukkan pernah jumpa. Situlah datangnya autograf. Yang autograf sekarang ni, situlah dia. Diambil daripada situ. Banyak kalau nak kaitkan sirah pada Islam sekarang. Kemudian, habis itu tadi, kenapa Nabi duduk di Gua Hira, di Gua Thur, 3 hari 3 malam? Nak meredakan keadaan. Relax dulu 3 hari 3 malam. Barulah hari keempat Nabi berjalan tu pun melalui selatan bawah, barulah jalan zigzag. Nanti kita cerita tahun depan. Awal Muharram. Berapa bulan lagi awal Muharram ni? Supaya kita tahu, ya Allah, setiap satu tu ada kisah. Bukan sekadar cerita gitu je. Oh. Lepas tu kita tak berapa nak dapat. Jadi, biar sirah itu mengajar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik, beliau ni ketika Nabi datang ke Madinah, ayah beliau nama Abu Talhah. Ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyis. Sayyidina Anas ni budak yang cerdas, yang cerdik. Falyakhdumka. Saya serahkan dia pada Tuan untuk jadi khadam. Lalu jadi khadam Nabi 10 tahun. Ketika itu umur beliau 9 tahun. Boleh saya tanya, ketika Nabi wafat, umur beliau berapa tahun? Semula, banyak matematik hari ini. Tak berani jawab, takut salah macam tadi. Ini macam biasa, jangan risau. Begini ya. Ketika Nabi hadir di bumi Madinah for the first time, ayah Sayyidina Anas bawa Sayyidina Anas yang ketika itu umur 9 tahun. Beliau berkhidmat dengan Nabi sampai Nabi wafat. Selama 10 tahun. Berapakah umur Sayyidina Anas ketika Nabi wafat? Boleh saya minum? Jawapannya 19. Jangan takut. Jawabnya 19. 19 umur tingkatan berapa SPM kan, STP ataupun matrikulasi. Muda lagi. Dan beliau hidup panjang. Orang yang umur panjang dalam bahasa Arab dipanggil Muammar. Ingat tak seorang tokoh di Libya yang meninggal dulu? Dah meninggal dah. Siapa nama Kak Ajah? Bukan saya tanya nama Kak Ajah ya. Siapa nama yang tadi tu? Muammar. Asalnya
Muammar Qaddafi. Oleh kerana kita selalu sebut Gaddafi, dia asalnya Ghazzafi. Jadi Muammar Gaddafi kata kita, nah. Dia asalnya Qaddafi. Kemudian Muammar maksudnya panjang umur. Sayyidina Anas panjang umur. Saya nak bagi satu amalan. Ketika beliau panjang umur, berlaku sedikit kesalahfahaman antara beliau, Sayyidina Anas, dengan khalifah ketika itu. Bukan khalifah lah, seorang penguasa. Namanya Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Beliau ketua polis pada zaman Abbasiyah. Dan sangat tegas. Malah pernah membunuh orang. Sehingga dikatakan, kalau sebut sahaja nama Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, orang gerun dengan beliau. Berlaku sedikit ketidakfahaman, salah faham dengan Sayyidina Anas ketika itu masih hidup. Lalu beliau bagi warning. Wahai Anas, Pakcik Anas lah lebih kurang. Wahai Pakcik, kalaulah saya tak tahu yang Pakcik pernah jadi khadam 10 tahun dengan Nabi. Kalau saya tak tahulah, apa maksud ni? Kalau saya tak tahu, siap hang. Dia kurang gitu. Oleh kerana saya tahu, tu yang saya tak ancam. Kalau saya tak tahulah, siap engkau. Siap tu dua je. Disiksa atau dibunuh. No, wallahu alam. Sebab beliau memang tegas. Sayyidina Anas mendengar ancaman ini dengan tenang sekali. Kamu tidak akan dapat mengapa-apakan saya. Kerana Nabi pernah mengajar bacaan pada saya, siapa yang baca tidak akan dapat diapa-apakan orang. Seketika itu juga Hajjaj yang kasak-kasak tadi tu terus lembut. Wahai Pakcik, ajaklah saya lembut terus. Lembut terus sebab siapa yang ngajar ni? Nabi. Kata Sayyidina Anas, beliau seorang yang sangat cerdik. Kamu bukan orang yang sesuai mendapat amalan ini. Dia pun sedihlah balik. Dia ada 2 orang anak. Dia pandai. Dia suruh 2 orang anak ni mengaji dengan Pakcik Anas tadi tu. Dan dibawa 2 uncang dirham yang banyak. 1 dirham sama dengan RM30, RM40 sekarang. Hampa pergi mengaji dengan Pakcik, Tok Guru. Kalau nak balik nanti, abaklah. Pakcik, ajaklah kami. Doa yang diajak oleh Nabi kepada Sayyidina Anas, nak juga tu. Tapi melalui anak. Mengajilah kedua tu. Nak balik, Tok Guru ni ada sedikit abah bagikan ini. Tok Guru, ada lagi tu. Undang di sebalik mi. Tok Guru, ya saya. Ada kan Nabi ajar Tuan Guru doa yang siapa yang mengamalkannya tidak akan dapat diapa-apakan oleh sesiapa pun. Tok Guru, boleh tak ajak kami? Tengok bahasanya. Tok Guru yang bijak, jawapannya begini. Kalau dengan bapaknya tadi, kamu bukan orang yang layak untuk dapatkannya. Untuk 2 orang anak ini, belum tiba masanya untuk kamu berdua. Sebab beliau tahu ni siapa punya kerja ni. Pak dia lah ni. Tapi saya nak bagi tahu. Amalan itu ada dalam Hizbun Nawawi. Semua ada beli kitab ni hari ni. Hari itu nah. Ni. Tak semestinya kitab saya. Kitab Habib Omar, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh Nuruddin. Kalau tak payah juga ambil di internet. Tulis sahaja Hizb Nawawi. Hizbun Nawawi. Agak panjang. Siapa yang ada kitab ni, boleh rujuk kitab ni. Hizbun Nawawi. Memang ada dalam kitab ni. Tetapi, ada tetapinya. Yang doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Anas tadi tu, bukan sepanjang itu, tidak. Tapi, dalam doa yang panjang itu, ada sisipan doa itu. Saya tak ajar sekarang, bukan lokek, tidak. Bukan. InsyaAllah saya tidak lokek dengan ilmu. InsyaAllah. Tapi ada ilmu yang dia kena takut disalah guna. Nanti sepanjang-panjang tu 4 muka surat, 1 tu je dibacanya. Jadi buat guru saya pun ijazah begitu. Syekh Fahmi Zamzam pun ijazah kami begini.
Beliau kata, baca je lah daripada mula sampai akhir. Tapi nak bacanya mujahadah sikit. Sebab dia ada 4 ataupun 5 muka surat. Saya tengok ya. Baca. Kalau kita dizalimi, kalau kena penyakit santak, disantap orang, ataupun keluarga, ataupun diri sendiri, itu bagus dibaca tu. Hizbun Nawawi. Saya tengok ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kata tadi berapa muka surat? 5 je kan? Rupanya 12 muka surat. 12. Ni kalau baca ni saja. Saya ijazahkan ya, siapa-siapa yang nak mengamalkan. Ini sangat elok untuk orang yang diuji Allah. Saka, sihir, santau, histeria. 3 ni. Saya ada masa nanti saya akan cerita. Dikatakan ini dikarang oleh Imam An-Nawawi, wallahu alam, dikatakan, sebab tu namanya Hizbun Nawawi. Kitab kecil ni saya datang seorang hari ni, kawan saya tak datang, beliau cuti, jadi memang beliau ada bawa ni kat Aceh, tapi tak ada dah sebab hari ni saya seorang datang. Kalau nak juga 2 minggu lagi akan datang pun tak apa. Sebenarnya tak payah tunggu, hubungi je Galeri Ilmu, mereka post je, senang je. Namanya Hizbun Nawawi. Nama ni Kanzus Sa'adah. Sebenarnya bukan buku ni je. Buku Habib Omar, ada Syekh Nuruddin. Kalau nak senang lagi, tulis je kat internet. Tulis je dekat Google tu. Hizbun Nawawi, print out, baca. Sama je. Tapi ada kaedah dia. Kaedah tu kalau nak, saya ajarkan minggu depan. Tapi, minggu depan pula. Tahun depan. Kita cuti kan. Lepas tu lah, nanti kita tengok Kak Jah, kata bila, insyaAllah. Tapi nak amalnya tu ada cara. Ada caranya, seperti guru kita ajar. Macam kita juga buat kek lah, buat kuih. Kenapa kita buat tak jadi? Sebab, benda sama je ingredientnya. Susu dengan Milo, kenapa tak jadi seperti dekat restoran? Saya buat 3-4 kali buat Milo panas. Kenapa tak seperti di restoran? Sebab itu kalau malu tanya. Kalau tak malu, tanya juga. Rupa-rupanya zaujah saya kata, abang kena letak susu ideal kan? Susu ideal je. Jangan semata-mata susu sejat dengan susu pekat dengan Milo. Memang rasa lain. Rupanya yang menyedapkannya itu apa? Susu ideal tu kan, tambah sikit saja, jangan banyak sangat. Tengok, ya Allah. Sekarang baru saya tahu. Itu maksudnya dah sama juga. Amalan tu kena tahu kaedah. Baik, Sayyidina Anas bin Malik, saya nak kongsi je amalan tu sebab tuan-tuan kadang-kadang tak datang majlis ilmu ni bukan tak mau datang, tapi sakit. Tapi kenapa sakit? Pelbagailah, ada sakit yang 3 serangkai, ada yang bukan 3 serangkai, tapi sakit tu lah. Sakit. Tu apa? Astaghfirullah. Saya ingat tu hantu. Ada juga sakit tu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Maksud saya bukan sakit maksud saya yang melibatkan makhluk halus. Betul juga ya. Ada juga ya. Tapi ada orang tak kena sihir. Itulah sebut tadi. Tapi anyway kita kesian. Itulah kita bantulah tu. Bantu bacakan yang itu kat rumah. Untuk diri sendiri. Nampaknya saya kena baca satu hadis, kita berhenti ni. Lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melontar jumrah, wa nahara nusukahu, dan memotong hayawan kurbannya. Memotong ni apa? Menyembelih ya. Wa halaqa, nawala al-haliq syiqqahu al-ayman fa halaqahu. Kemudian baginda mencukur rambut, dan tata cara baginda dalam mencukur rambutnya itu iaitu baginda menghadapkan bahagian sebelah kanan terlebih dahulu daripada rambut kepalanya, barulah dicukur. Baginda tunjukkan baru dicukur. Thumma da'a Aba Talhata al-Ansari,
Kemudian baginda memanggil Abu Talhah. Siapa Abu Talhah tadi? Bapa kepada Sayyidina Anas. Al-Ansari orang mana? Baru tadi kita sebut orang mana? Orang Madinah. Fa'atahu iyah, dan memberikan rambut tersebut padanya. Rambut dicukur tadi tu, Nabi bagi pada Sayyidina Anas. Thumma nawalahu syaqqal aysar, dan baginda kemudian menghadapkan rambutnya yang sebelah kiri untuk dicukur. Faqala ihliq, Nabi pun bagi tahu cukurlah. Fahalaqahu, kemudian sahabat tu mencukur. Nak tunjuknya sahabat ni, kalau Nabi tak suruh, dia kira tak buat. Nah, Nabi tunjuk, baru buat. Menunjukkan sahabat ni sangat loyal dengan Nabi SAW. Fa'atahu Abu Talhah 2 kali. Kemudian baginda memanggil Abu Talhah dan mengatakan, iqsimhu bainan nas, berikanlah rambut ini kepada orang-orang. Hadis ni sahih. Ini dalil tabarruk. Dalil bertabarruk. Maksudnya ambil rambut Nabi itu untuk tabarruk. Tabarruk ni apa? Kalau sakit, rendam, minum. Jangan minum sekali-kali dengan rambut. Nah, sayanglah. Nah, rendam saja, simpan, boleh. Ada orang alim, saya tak ingat namanya, Imam Ahmad ataupun sesiapa, pesan, kalau saya meninggal, rambut tu letak di bawah ni, bawah lidah. Dengan niat baik tadi tu. Niat apa? Rambut tu kan daripada siapa? Rambut Nabi, jangan rambut suami. Rambut Nabi, itu barakah tu. Ini dalil ni, hadisnya sahih. Bukan sahaja rambut, para sahabat ambil berkat apa? Peluh pun sama juga. Pernah mak kepada Sayyidina Anas, Nabi tidur di rumah mereka, tidur di atas kulit. Bila kulit kan tak menyerap, berpeluh Nabi sedikit panas, sebab waktu tu rumah orang Arab mana ada aircon waktu tu, zaman Nabi pula tu, menitiklah peluh tu, mengalir dan jatuh ke bawah, kan kulit. Lalu disalut dengan botol kecil. Siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim isteri kepada Abu Talhah, mak kepada Sayyidina Anas. Nabi pun bangkit. Ma tasna'i? Ya Ummu Sulaim. Bagus nama Ummu Sulaim ni. Kalau nama ada apa ni, isim tasghir tu memang sedap bunyi. Contohnya Umair. Umair asalnya Umar. Jadi Umair. Uzair. Nama tu dia jadi mat apa tu? Kita belajar tajwid, mat apa tu? Matlin. Li'ila fi Quraisy. Kan nama tu. Ila fihim rihlatash shita'i was saif. Dia lembut. Saif. Itu namanya mat lembut. Ya betul. Namanya mat lin. Lin tu maksudnya lembut. Kan? Lembut. Ya. Jadi, ya Rasulullah, kami ambil ni li'anna tatayyaba minhu. Li'anna tatayyaba bihi. Untuk kami jadikan ia minyak wangi. Betul. Minyak wangi Nabi tu, peluh Nabi tu jadi minyak wangi. Sebab itu Nabi kalau berjalan tak perlu pakai minyak wangi. Sebab memang dah wangi. Kalau Nabi jalan satu lorong, siapa yang lalu kat situ, dia akan bagi tahu Nabi pernah ada kat sini. Sebab bau wangi tu. Kita ada wangi tak? Jadi kerana itu bawalah minyak wangi. Minyak wangi lelaki itu kurang warna tapi kuat bau. Minyak lelaki perempuan kuat warna tapi kurang, semula jangan bertolak, jangan bertukar ni. Minyak wangi lelaki kuat tapi kurang. Minyak lelaki ke ajar, mak ajar, datin-datin, adik-adik, minyak warna kuat tapi kurang, jangan kuat warna kuat bau. Kesian orang lelaki kurang warna tak bau-bau. Dan begini, gini, jangan begini. Bila pakai minyak wangi, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sempurna melainkan kehidupan maksudnya kat mana tu? Kehidupan yang sempurna tu kat mana? Dekat akhirat di mana? Di mana?
Mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat setakat ni dulu. Biar saya ambil nombor 2 ya. Dianjurkan bagi yang mencukur untuk selalu berzikir ketika mencukur rambut orang. Begitu juga orang yang dicukur, sebab kadang-kadang pisau tu kan tajam. Takut tengok orang yang bercukur tu kan, tapi mereka expert betul yang dekat Makkah Madinah tu. Ya Allah, sama dia bercakap dengan kawan dia, kaif halak, kita pun ya Allah, astagfirullah, tak luka, Masya Allah ya. Tah berapa ribu kepala yang dia buat tu. InsyaAllah. Baik, setakat ni dulu. Saya takut saya boleh teruskan, tapi macam mana? Boleh? Tak. Dia asalnya kita kan 11.45 kan Kak Ajar. Kan? Asal kita berhenti. Ke berapa? 11.30. Bukan 11.45 ya? Biasa berhenti sebab kadang-kadang kan saya jam. Saya nak datang kat sini, memang betul-betul bagi tahu dengan orang Shah Alam, tolonglah saya hari ni saya tak boleh lama sebab memang selalunya lambatlah macam-macam. Belum lagi kalau ada budak-budak di tahniq, main pula jauh, jadi kesian saya. Hari ni tadi memang cepat-cepat, ada juga yang menunggu. Jadi baik, kita kalau saya datang cepat kita akan berhenti 11.30. Kalau saya datang lambat kita berhenti 11.45. Sekarang ni kita berhenti sini dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلما من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.